First of all, I would like to ask Faris, what is your idea of social entrepreneurship? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, nama saya Faris Hazmi bin Zulhaimi. Saya berasal dari Selangor yang disebutkan sebagai Malaysia. Baik, apa yang saya faham tentang keusahawanan sosial? Apabila kita bercakap tentang usahawan, apa yang anda semua fikirkan? Money, business, wang. Ya, semua itu tepat. Tapi apa yang kita ingin bincangkan hari ini ialah keusahawanan sosial, iaitu ia berbeza dengan keusahawanan tradisional, di mana keusahawanan tradisional dia hanya fokuskan untuk mendapat keuntungan, untuk mendapat wang, di mana keusahawanan sosial dia lebih daripada itu. Apa yang dimaksudkan dengan keusahawanan sosial? Mereka lebih memfokuskan untuk menyelesaikan masalah umat. Sebagai contoh, umat memerlukan perkara A, dan usahawan sosial dia akan memfokuskan untuk mengadakan perkara itu. Dia lebih mementingkan keuntungan sejagat daripada keuntungan diri dia sendiri. Jadi ramai yang ingat keusahawanan sosial tidak mendapat keuntungan, di mana kita selalu melihat aktiviti volunteering, aktiviti macam aktiviti masyarakat seperti menolong membersihkan rumah orang tua sebagai contoh. Tetapi hakikatnya keusahawanan sosial, usahawan tersebut, mereka mendapat keuntungan sambil menolong orang. Faham? Jadi jika kita bandingkan, jika kita menolong orang dengan tidak mendapat keuntungan, itu dipanggil volunteerism. Dan jika kita mendapat keuntungan dengan menolong orang, itu dipanggil keusahawanan sosial. Jadi insyaAllah itu saja yang saya faham tentang keusahawanan sosial tadi. Alright, thank you, Faris. So his idea of social entrepreneurship is basically helping community while gaining profit. In terms of macam kalau buat restoran, and then the profit you gain profit, and then you also use the money to help others as well. Now I would like to pass the mic to my friend Izzati Falira to explain her ideas on what social entrepreneurship is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya juga seperti Faris daripada Selangor, Malaysia, dan apa yang saya faham tentang social entrepreneurship ataupun keusahawanan sosial adalah seperti Faris juga, keusahawanan sosial ini berdasarkan menyumbang kepada komuniti tetapi juga mendapat keuntungan daripada sumbangan tersebut. Berbeza dengan non-profit, iaitu organisasi yang tidak mendapat apa-apa keuntungan tetapi memberi pertolongan, volunteerism kepada rakyat sejagat. Non-profit dan seterusnya profit company, maknanya company ataupun organisasi, sebuah syarikat yang mendapat keuntungan tetapi tidak memberi balik kepada masyarakat. Dan last sekali government iaitu kerajaan ada yang kerajaan lebih kepada mendapat keuntungan daripada rakyat dan juga mendapat dan juga memberi kembali. Tapi apa yang merangkumi social entrepreneurship ataupun keusahawanan sosial, dia merangkumi ketiga-tiga ni, non-profit, profit dan juga government, kerajaan, syarikat yang ada keuntungan dan syarikat yang tidak ada keuntungan tetapi memberi kepada komuniti. Saya akan menerangkan apa beza tiga syarikat ini dan bagaimana social entrepreneurship, keusahawanan sosial dapat merangkumi ketiga-tiga ketiga-tiga organisasi tersebut. Baiklah, jika kita terangkan pasal tentang profit company, maknanya company, syarikat yang mendapat organisasi yang mendapat keuntungan, kita akan berfikir tentang bagaimana orang-orang dalam syarikat tersebut ataupun ketua kepada syarikat tersebut, mereka akan berfikir bagaimana untuk mendapat keuntungan daripada pelanggan-pelanggan mereka. Maknanya mereka tidak fokus kepada memberi balik kepada komuniti tetapi hanya untuk mendapat keuntungan. Baiklah, jadi
konklusinya, syarikat-syarikat seperti ini, maknanya syarikat keuntungan seperti ini, mereka tidak banyak menyumbang kepada komuniti tetapi lebih kepada mendapat keuntungan daripada pelanggan. Seterusnya, non-profit organisation, maknanya organisasi yang tidak mendapat keuntungan. Maknanya mereka lebih kepada CSR, Corporate Social Responsibility, maknanya lebih kepada memberi kepada komuniti, menyumbang, memberi dana. Tetapi apa yang masalah tentang non-profit organisation ini, organisasi yang tidak mendapat keuntungan ini adalah mereka tidak ada jaminan untuk kekal di dalam industri tersebut kerana mereka tiada keuntungan mereka sendiri. Maknanya jika dana tiada, maknanya mereka tidak boleh bekerja dan itu merupakan satu masalah. Baiklah, seterusnya jika kerajaan yang kedua-dua ini. Tapi untuk berkata tentang industri bisnes, industri keusahawanan, social entrepreneurship ataupun keusahawanan sosial merangkumi non-profit dan juga profit kerana mereka menyumbang kepada komuniti tetapi at the same time pada masa yang sama mereka juga mendapat keuntungan daripada sumbangan tersebut kerana apa yang mereka buat adalah mereka lebihkan bisnes yang berkaitan dengan komuniti di mana komuniti juga boleh menyumbang kepada mereka kembali. Baiklah, itu sahaja apa yang saya faham tentang keusahawanan sosial. Thank you, Zaki. So now we know what social entrepreneurship is. Aku pengen nanya, siapa yang mau bikin banyak uang? Angkat tangan. Wah, semuanya mau bikin banyak uang. Siapa yang ingin membantu orang? Angkat tangan. Tapi sekarang dengan social entrepreneurship kita bisa melakukan dua-dua. Right. Now, first, I would like to ask, what are like the examples or the opportunities of social entrepreneurship in ASEAN? Please explain. Pernah saya memberitahu konsep keusahawanan sosial kepada salah seorang daripada rakan saya di mana dia membidas saya. Dia berkata, boleh ke kita menolong orang dan kita mendapat untung pada masa yang sama? Di mana dua perkara itu adalah dua perkara yang kontradik. Dan jawapan saya, boleh. Kerana apa? Sebab saya ada buktinya. Antara peluang-peluang untuk kita membuat bisnes keusahawanan sosial, ia bermula dengan diri kita sendiri. Saya akan memberi satu contoh di mana ada seseorang yang mencipta suatu company yang bernama Namo Iris yang terletak di Faridabad, India. Jejaka tersebut, dia memikirkan saban tahun kita menukar gadget yang kita pakai seperti telefon bimbit dan laptop untuk kita mengikut arus kemodenan. Tapi pernahkah anda terfikir apa yang terjadi kepada gadget-gadget yang sudah lama tersebut? Adakah kita membuangnya? Dapat itu cara yang kita boleh hapuskan? Kita menjual, kita menukar dan kita membuangnya ke dalam tong sampah. Tetapi cara yang ketiga adalah cara yang berbahaya kerana hazardous substances, di mana bahan-bahan yang bahaya di dalam bateri tersebut boleh mengakibatkan kerosakan alam. Jadi, jejaka tersebut memikirkan bagaimana saya ingin menyelesaikan masalah ini dan saya ingin mendapat keuntungan dari masalah ini. Solusinya, dia mengumpul gadget-gadget terpakai dari India. Dia meletakkan beberapa stesen di beberapa tempat yang strategik di mana warga-warga India boleh meletakkan gadget tersebut di dalam tempat tersebut. Apa yang dibuat dengan gadget tersebut? Jadi, gadget yang berfungsi, dia membaikinya dan menjualnya semula. Dan di mana gadget yang tidak berfungsi, dia scrapkan, dia menghancurkan dan menjual. Sebagai contoh, plastik dimenjualkan kepada pembeli pertama dan besi dijualkan kepada pembeli dua. Dan bahan-bahan yang berbahaya tersebut, dia bekerjasama dengan kerajaan India untuk melupuskan dengan cara yang betul. Jadi dengan ini, dia menolong orang, iaitu dengan mengurangkan sisa-sisa buangan gadget terpakai, dan dia juga mendapat untung dengan menjual barang-barang yang dia dapat. Jadi, adakah anda semua mendapat idea apakah keusahawanan sosial tersebut? Ya. Okey. Contoh kedua yang kita boleh dapat ialah satu syarikat yang bernama Solo Eyewear, syarikat cermin mata. Bolehkah anda berfikir bagaimana syarikat cermin mata boleh melakukan aktiviti keusahawanan sosial? Mereka memberikan konsultansi, memberikan satu
satu hikmat untuk memberikan satu nasihat tentang penyakit yang orang hadapi di depan mata, kerana mereka sedar jika perkara ini berterusan, ramai orang boleh menjadi buta. Jadi mereka memberikan nasihat dan mereka juga memberikan cermin mata percuma kepada mereka. Jadi bagaimana mereka boleh mendapat untung? Dengan mereka menambahkan jumlah pelanggan mereka. Mereka berkhidmat untuk mereka berkhidmat untuk rakyat, dan rakyat tersebut pasti akan membeli semula daripada mereka pada kelak hari, bukan? Jadi itu adalah dua contoh yang peluang keusahawanan sosial yang terdapat di Asia. Jadi peluang-peluang lain boleh bermula daripada anda sendiri. Sekian, terima kasih. Thank you, Faris, for that overview on what opportunities there are in ASEAN. So it's amazing what these companies are doing for the world, for the people. Macam tadi like the Solo Airway, and while mereka dapat keuntungan, kita pun mendapat untung juga in terms of yang tidak berkemampuan akan dibantu. So it balances out the community dekat negara-negara ini. So my next question would be to Izati, where I would like to ask, how does social entrepreneurship they can impact the community besides like what Faris said just now? Okay, baiklah. Jika kita bercakap tentang keusahawanan sosial di dalam impak kepada komuniti, iaitu komuniti tempatan dan juga komuniti di luar, keusahawanan sosial ini adalah satu keusahawanan yang memang targetnya adalah untuk menyelesaikan masalah sosial. Contohnya seperti kemiskinan, kekurangan makanan, homelessness, poverty, unemployment, maknanya tiada kerja, semua itu. Memang usahawanan sosial adalah targetnya untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di kalangan masyarakat. Dan apa yang saya boleh kata tentang social entrepreneurs ni, orang yang berkerjaya di dalam usahawanan sosial, mereka ini menggunakan human-centered design thinking. Maknanya mereka menggunakan cara mereka berfikir tentang bisnes mereka bukanlah untuk mendapat keuntungan, tetapi lebih kepada bagaimana saya ingin menyelesaikan masalah sosial dalam sebuah masyarakat tersebut. Oleh itu, orang yang bekerja di dalam keusahawanan sosial ini, mereka banyak bekerja di kalangan masyarakat itu sendiri. Maknanya mereka banyak turun dan bertanya di kalangan masyarakat apakah masalah yang mereka sedang hadapi, bagaimana mereka hendak, dalam pendapat mereka, bagaimana mereka hendak selesaikan masalah ini. Target mereka adalah satu saja, adalah untuk menyelesaikan masalah sosial, dan cara mereka menyelesaikan masalah sosial tersebut adalah dengan bertanyakan kepada masyarakat tersendiri apakah masalah sosial yang sedang dihadapi mereka. Kerana untuk selain itu, keusahawanan pengusaha sosial ini juga mereka mencari cara penyelesaian yang lebih inovatif dan juga kreatif bagi menyelesaikan masalah-masalah sosial di dalam komuniti itu tersendiri. Maknanya keusahawanan sosial ini memberikan impak yang sangat positif di dalam perkembangan dunia kita. Kerana dalam industri 4.0, industri sekarang yang semakin moden, kita lebih memerlukan penyelesaian kepada masalah sosial kita daripada pemodenan yang lebih lagi, kerana itu sudah dijalankan dalam industri 4.0, bukan? Jadi salah satu masalah kita iaitu dalam SDG sendiri, Sustainable Development Goals di bawah United Nations, iaitu menyelesaikan banyak masalah sosial seperti poverty, underemployment. Perkara-perkara tersebut sedang diusahakan dan juga diselesaikan oleh pengusaha-pengusaha sosial tersendiri, social entrepreneurs. Mereka ini seperti yang saya katakan tadi, mereka berlainan dengan bisnes social entrepreneurs yang tradisi, kerana mereka lebih memikirkan bagaimana memberi impak kepada komuniti, memberi impak yang baik dan menyelesaikan masalah-masalah dalam komuniti tersebut. Tetapi pada masa yang sama mendapat keuntungan bukan sahaja untuk mereka, tetapi untuk komuniti itu tersendiri. Maknanya sebagai contoh, kalau kita Google www.food
forocean.com, kita akan dapat satu website yang menjual bracelet, menjual gelang tangan, dan setiap kali ada pelanggan membeli bracelet tersebut, gelang tangan tersebut, ia akan menyumbang ia akan satu tan sampah di lautan akan dibersihkan. Dan daripada situ, ia bukan sahaja memberi pelanggan tersebut dapat gelang tangan, tapi pada masa yang sama dia menyumbang kepada komuniti indirectly, secara tak langsung. Jadi itu saja yang saya mahu. Terima kasih, Zaki. Jadi sekarang kita tahu where traditional entrepreneurship dia menguntungkan rakyat. But then in terms of comparing traditional to social entrepreneurship dia boleh menyelesaikan dua masalah, which is one, providing job opportunities to the people, and number two is to help the community in terms of financial or providing basic needs for these people. Now, let's dive deeper into social entrepreneurship. Now, I would like to ask Faris to explain, what do you think drives social entrepreneurship in the community? Okay, thank you. Sebelum saya menggunakan dengan apa yang mendorong usahawan-usahawan tersebut untuk melakukan kebaikan kepada masyarakat, saya percaya mereka melakukan bukan kerana uang semata-mata, tapi mereka juga ingin mencari kepuasan membantu. Sebagai contoh, di sekolah saya tidak mempunyai apa-apa jawatan selain saya mempunyai satu jawatan, iaitu guru muda, di mana saya mengajar rakan-rakan saya. Dan guru saya pernah bertanyakan kepada guru saya, nama beliau ialah Teacher Nick. Saya pun bertanya, Teacher Nick, kenapa tidak mengajar di tuition? Kerana di tuition kita boleh mendapat lebih banyak wang dari menjadi guru di guru kerajaan, kan? Jadi jawapannya, dia mengatakan bahawa saya tidak mengajar di tuition kerana saya ingin mencari kepuasan mengajar. Apa yang dimaksudkan kepuasan mengajar? Dia berkata, di tuition kita boleh mengajar, tapi kita tidak boleh mendidik. Jika dia membuat salah, kita tidak boleh berkata apa-apa kerana itu di luar kuasa kita. Di mana jika kita menjadi guru di sektor-sektor kerajaan, kita boleh mengajar dan kita boleh mendidik akhlak mereka. Dan di situ adalah maksud kepuasan mengajar. Mereka mencari kepuasan menolong. Jika tidak ditakrifkan sebagai mereka mencari keuntungan, tidak. Mereka tidak mengukur kejayaan mereka dengan menggunakan jumlah wang yang mereka terima. Tapi saya terfikir, jika usahawan-usahawan sosial tersebut mempunyai idea, mempunyai minat, adakah itu cukup untuk mereka? Saya rasa tidak. Kerana apa? Apa yang mendorong mereka ialah cara dia mengembangkan idea tersebut. Benar, jika kita ingin memulakan suatu bisnes sosial, kita perlu mempunyai idea untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang sedia ada. Tetapi apa yang penting bagi saya ialah cara dia menguruskan idea tersebut. Kita membuat satu analogi. Saya telah mencipta sesuatu kopi pada hari ini. Masalah terbesar saya untuk mengembangkan kopi saya perlu bertanyakan kepada diri saya, pada hari esok, di manakah saya ingin mendapat bahan-bahan untuk membuat kopi tersebut? Adakah mesin yang digunakan tersebut boleh digunakan lagi? Siapakah yang akan membekalkan bahan-bahan tersebut? Contoh yang lain, saya adalah seorang penulis buku. Saya menulis buku yang amat terkenal pada hari ini. Tapi pada hari esok, adakah saya mempunyai ruang untuk menulis? Adakah pen saya ada pada esok hari? Adakah kertas-kertas tersebut disediakan kepada saya? Jadi anda mendapat idea di mana kita punya idea dan kita perlu merangka suatu sistem untuk mengembangkan idea tersebut, kerana tanpa sistem yang berkesan, idea tersebut efektif bagaimanapun tidak akan ke mana. Kerana anda bayangkan, kopi yang saya cipta pada hari ini, mungkin saya mendapat keuntungan yang banyak, tapi pada hari esok, apa akan terjadi jika 100 orang yang lain mencipta kopi yang sama kerana mereka meniru saya? Bagaimana saya mau menyelah? Di mana keuntungan yang saya mau dapat? Jadi, apa yang saya maksudkan dengan sistem untuk menambah baik? Kita kena istiqomah untuk sentiasa menambah baik apa yang kita usahakan.
Kerana ia tidak berhenti di situ. Ramai orang yang berkata, seperti saya berada di dalam research dan implementing di dalam sekolah sekali. Ramai orang berfikir, kau dah ada idea, bolehlah kau pergi jauh. Tak, mereka tidak nampak apa yang kami buat tentang idea tersebut. Jadi, saya ingin meningkatkan apa yang mendorong usahawan tersebut ialah kepuasan dan juga cara mereka menguruskannya. Terima kasih. Okay. So now we know that social entrepreneurship, to be successful in social entrepreneurship, you have to have a drive. Perlu ada semangat untuk teruskan usaha, untuk teruskan perbaiki diri dan teruskan perbaiki strategi untuk melakukan social entrepreneurship. Now, since you talked about ideas and semangat, right? We know that orang muda they're very passionate in things that they do, right? Am I right? Yes? So they're very passionate. Now, they also have many ideas because in millennials, they're very brave, they're very bold. So can you explain what do you think about the youth involvement in social entrepreneurship? Apa yang saya fikirkan tentang penglibatan belia, saya ingin mulakan dengan suatu statistik yang saya telah baca. Di negara Indonesia sendiri, dia merupakan negara keempat yang paling ramai penduduk di dunia ini. Dan ia telah, seperti kita tahu, ia telah membuat banyak bisnes-bisnes sosial di negara ini. Tapi adakah anda tahu, separuh daripada bisnes tersebut diterajui oleh belia, di mana umur mereka 24 hingga 35 tahun. Youth involvement di negara saya, mereka mempunyai minat, tapi mereka tidak tahu dari mana mahu mula. Sebagai contoh yang saya ingin tekankan, antara salah satu cara untuk kami menerapkan belia dalam bisnes social entrepreneurship iaitu bermula daripada volunteerism sendiri. Dan kami mempunyai satu institut yang dinamakan MyCore, di mana mereka memetik belia-belia di Malaysia untuk menjalankan aktiviti kesukarelawanan di luar negara, dan saya percaya itu boleh meningkatkan minat mereka untuk menjadi usahawan sosial. Tetapi saya pernah terfikir, saya tahu benda ni kerana saya telah memasuki program MFLS ini. Tetapi apa yang difikirkan oleh orang yang bukan seperti saya, seperti rakan-rakan saya di sekolah? Adakah mereka tahu yang mempunyai peluang tersebut di negara kita? Kerana saya sendiri minat untuk melakukan aktiviti volunteerism, dan saya di sekolah, iaitu sekolah bersama penuh, saya tidak mendapat peluang untuk melakukan aktiviti tersebut kerana saya tidak diberikan pendedahan. Faham? Jadi apa yang saya ingin tekankan kepada kerajaan Malaysia dan juga Indonesia, kita perlu projek sudah ada, tapi kita perlu mengembangkan lagi dengan memberitahu semua belia di negara kita bagaimana untuk melakukan perkara tersebut. Adalah satu cara yang saya ingin tekankan di sini ialah kewujudan incubator. Incubator ialah satu syarikat yang memberikan nasihat kepada syarikat lain tentang keusahawanan. Bayangkan saya adalah seorang yang ingin memulakan suatu bisnes di negara saya, tapi saya tidak mempunyai pengalaman. Saya ialah seorang yang mentah di dalam dunia bisnes ini. Jadi syarikat incubator, saya rasa kerajaan perlu menggiatkan lagi usaha syarikat incubator tersebut, kerana mereka boleh memberikan saya idea, memberikan saya guidance, memberikan saya edukasi tentang perkara tersebut, dengan mereka menawarkan khidmat untuk melakukan research tentang market demand dan sebagainya. Jadi saya rasa youth involvement di kedua-dua negara kita, saya tidak kata sedikit, tetapi berada sederhana, di mana kita mengharapkan yang tinggi. Dan salah satu cara ialah dengan mempergiatkan incubator di negara tersebut. Sekian daripada saya. Thank you, Faris. That was a very nice explanation as to how youth involvement is in terms of social entrepreneurship. Because social entrepreneurship ini sebenarnya senang dilakukan kalau kita ada cara dan kita cukup berpengetahuan tentang social entrepreneurship. So now I would like to ask Izzati, how do you actually start social entrepreneurship? Okay, how
how do you actually start social entrepreneurship? Bagaimana kita mau mula keusahawan sosial? Seperti keusahawan biasa, keusahawan tradisional, kita harus mula dengan idea. Idea itu sangat penting kerana untuk menyelesaikan masalah, untuk membuat satu inovasi baru, kita harus pertama ada idea. Tetapi tambahan kepada social entrepreneurship ini, pertama adalah satu, harus ada idea. Kedua, masalah apa yang ingin saya selesaikan. Jadi kena ada dua ni ya, idea dan juga masalah yang ingin diselesaikan. Baiklah, seperti kebanyakan social entrepreneurs yang kita tahu, iaitu pengusaha sosial macam Bill Gates dan yang lain, apa yang mereka, cara mereka untuk memulakan keusahawan mereka adalah dengan mengembangkan idea mereka dan juga penyelesaian masalah mereka dengan pergi sendiri kepada komuniti ataupun orang-orang yang ada masalah tersebut. Maknanya mereka turun ke padang. Di sini turun ke padang juga ya? Oh, turun ke lapangan. Ya, turun ke lapangan. Turun ke lapangan dan bertanya kepada komuniti di sana bagaimana masalah ini ingin diselesaikan. Ya. Baiklah, apabila mereka sudah turun ke lapangan, masalah kedua, bagaimana mereka ingin mendapat wang ataupun keuntungan untuk memulakan bisnes tersebut. Ya, biasanya kalau contoh, kalau bisnes biasa, bisnes tradisional juga, mereka mendapatkan dana daripada orang, daripada bank ataupun daripada orang atasan, mendapat dana dan juga mendapat pertolongan. Jadi social entrepreneurs, social entrepreneurship, keusahawan sosial juga bermula di situ. Tapi masalah mereka adalah, okey, bagaimana pula ingin mencari pekerja? Dan di situ adalah satu lagi penyelesaian masalah kerana apabila kita berkata tentang pekerja, kita melihat kepada orang, pada komuniti bukan? Dan apabila kita cara seorang social entrepreneur berfikir, pengusaha sosial berfikir, mereka akan berfikir seperti, okey, bagaimana ingin menyelesaikan masalah orang yang tiada kerja di dalam komuniti tersebut. Jadi di situ mereka sudah ada pekerja mereka. Mereka mengambil orang-orang yang tiada kerja, orang yang unemployed, orang yang masih mencari pekerjaan. Mereka ambil mereka yang ingin mendapatkan keuntungan, tetapi at the same time, pada masa yang sama, mereka yang tidak bekerja ini dapat menjadi pekerja kepada social entrepreneur tersebut dan dapat menyumbang kepada mereka. Jadi apabila mereka sudah ada pekerja, prosesnya bermula di situ. Mereka menyumbang kepada sosial, mereka menyumbang kepada mereka yang tiada kerja kerana mereka yang tidak bekerja ini sudah diberikan keuntungan oleh syarikat mereka sendiri. Dan masalah sosial seperti yang saya katakan tadi, masalah seperti poverty, kemiskinan dan juga unemployment, mereka yang tidak bekerja, mereka ini sudah dapat kerja. Dan poverty juga, masalah kemiskinan dapat diselesaikan melalui cara ini juga, memberi kerja kepada komuniti yang tidak ada pendapatan. Jadi itu adalah cara untuk, jadi konklusinya lah, cara untuk menyelesaikan, cara untuk memulakan social entrepreneur ini sebenarnya datang daripada diri kita sendiri. Kerana seorang usahawan, mereka akan berfikir macam mana ingin dapat keuntungan. Tetapi seorang social entrepreneur, pengusaha sosial, akan berfikir tentang bagaimana ingin mendapat keuntungan pada masa yang sama, menyelesaikan masalah komuniti. Jadi basically, ia bermula daripada idea, hati yang ingin membantu dan juga pendapat daripada orang yang ada masalah itu tersebut. Dan daripada situ, peminjaman dana daripada orang atasan ataupun daripada bank dan juga kerjasama daripada komuniti tersendiri adalah sangat penting di dalam social entrepreneur ini. Kerana jika kita mahu membantu komuniti, komuniti juga harus ada hati untuk membantu kita. Baiklah, terima kasih. Thank you, Zaki. That was very nice. Jadi sekarang kita udah tahu social entrepreneurship itu apa, where you want to help while gaining profit, and then you know how to start social entrepreneurship. Kayaknya ada yang pengen jadi social entrepreneur di sini? Ada? Oh, bagus. Sekarang I would like to ask Faris, who do you think is responsible of enhancing or promoting social entrepreneurship in terms of in the youth or any class of age? Like who do you think is responsible to promote this? Baik, terima kasih. Siapa
yang bertanggungjawab untuk meningkatkan lagi konsep keusahawanan sosial dalam kalangan belia. Jika ditanyakan kepada saya siapa, saya akan menjawab semua pihak. Tapi apa yang saya ingin tekankan pada hari ini, saya adalah seorang pendidik, saya adalah seorang guru di sekolah saya, dan saya juga ingin menekankan bahawa peranan guru amat penting dalam konsep ini. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Saya pernah terfikir, jika saya ingin menjadi seorang usahawan sosial, di mana saya mahu bermula? Dan jawapannya adalah terletak di universiti sendiri, di mana mereka menawarkan kursus keusahawanan sosial. Dan saya berfikir, berkesan ke kursus ni. Kerana apa? Jujur, walaupun saya sendiri mengajar orang, tetapi ada kalanya ketika guru saya mengajar di hadapan, saya terlelap sebentar. Dan saya pasti anda semua juga pernah mengalaminya. Dan saya mencari, satu hari saya terfikir, kenapa saya terlelap? Walaupun saya, sebagai contoh, subjek fizik, saya akan mengingatkan subjek fizik, tapi saya terfikir, kenapa saya terlelap? Dan jawapannya saya jumpa ialah cara penyampaian konten. Dan saya ingin tekankan bahawa pensyarah-pensyarah di universiti perlu mengajar dengan lebih berdedikasi. Dan saya ingin menerapkan satu idea di mana kita menggunakan satu kaedah pedagogi untuk mengajar konsep keusahawanan sosial. Contoh yang kita boleh gunakan ialah dengan menggunakan kaedah penceritaan, di mana mereka, kerana saya sendiri, jika saya ingin mengambil tahu sesuatu yang lebih lanjut, saya ingin mencari bukti, betul ke benda ni pernah terjadi. Dan saya ingin menekankan bahawa konsep bercerita dan untuk mengambil iktibar tentang perkara-perkara yang lalu adalah efektif untuk mengajar sesuatu benda. Dan apa yang saya nampak, kita di kelas hanya dihadiahkan dengan ilmu teori, dan kita kurang didedahkan dengan amalan dan konsep praktikal untuk melakukan sesuatu tugas. Setuju? Di mana kita belajar bagaimana untuk membuat sesuatu, tapi kita kurang membuat sesuatu tersebut. Dan saya ingin mencadangkan bahawa pendidik perlu melakukan satu cara di mana kita panggil acting, di mana kita memberikan suatu situasi. Sebagai contoh, saya ditugaskan untuk mencari dana, di mana saya perlu mencari dana daripada saudari Anissa. Dan saya rasa cara pendekatan dengan menggunakan cara berlakon ini lebih efektif, kerana kita dapat, pensyarah tersebut dapat melihat kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada kita. Dan jika saya sendiri, jika dilihat dengan cara saya mengajar, ada kala saya merasa bahawa saya mengajar seorang-seorang, di mana di Malaysia kami sering menggunakan satu konsep dinamakan konsep syok sendiri, di mana kami mengajar apa yang kami nak, tapi kami tidak nampak adakah mereka menerima. Kerana apa yang saya faham tentang konsep mengajar ialah bukan apa yang saya sampaikan kepada anda. Konsep mengajar ialah apa yang anda dapat daripada saya. Dan salah satu cara yang saya ingin tekankan dengan cara mengajar, tidak kisahlah dalam konteks keusahawanan sosial untuk memberikan pendidikan terhadap perkara tersebut, tapi cara-cara mengajar yang mungkin salah seorang daripada kita ingin menjadi guru pada masa hadapan. Saya ingin tekankan bahawa jangan lokek untuk berinteraksi dengan pelajar. Salah satu cara yang saya ingin tekankan bahawa mengadakan sesuatu seperti feedback, tetapi tidak menggunakan apa-apa nama, di mana kami menerapkan konsep tersebut di dalam Malaysia Future Leaders School. Setiap kali habis program, kami boleh memberikan apa isi hati kami, feedback kami untuk menambah baik program tersebut pada masa hadapan. Jadi, apa yang saya ingin tekankan bahawa pendidik sendiri penting untuk meningkatkan ideologi keusahawanan sosial dalam kalangan belia. Sekian, terima kasih. Okay, thank you, Faris. Now, anyone here knows what CSR is? Yeah. CSR, yeah, you know? Yeah. Izati, what do you think? How do you think this social entrepreneurship can relate to CSR? So, explain to us a bit about CSR first, then we can tell us what it relates to. Alright, so di sini memang semua orang tahu tentang CSR ya, Corporate Social Responsibility.
Okay, siapa tahu tentang volunteerism? Kesukarelawanan? Ya. Tahu? Ya. Okay, macam ni. So, corporate social responsibility ataupun CSR adalah maksud dia kesukarelawanan. Maknanya syarikat yang sudah ada modul, yang sudah stabil, yang sudah ada keuntungan sendiri, mereka memberi balik kepada komuniti. Tapi beza dia dengan social entrepreneurship, beza dia dengan keusahawanan sosial adalah satu, dia kalau CSR ini dia memberi saja tetapi dia tidak mendapat keuntungan. Tapi kalau social entrepreneurship ni kita memberi dan kita juga mendapat keuntungan. Faham kan? Jadi di sini semua ingin buat duit. Ya, ingin buat wang. Ingin juga membantu orang. Jadi nak CSR jadi social entrepreneurship ni jalan yang bagus atau tidak? Bagus. Ya. Baiklah, itu bezanya antara CSR dan social entrepreneurship ni. CSR lebih kepada membantu tetapi tidak mendapat keuntungan kerana syarikat-syarikat ini sudah stabil, sudah mempunyai keuntungan sendiri, tetapi bukan dengan membantu komuniti. Maknanya keuntungan mereka datang daripada bisnes, tetapi mereka menggunakan keuntungan daripada bisnes ini untuk membantu komuniti. Kalau social entrepreneurship, bisnes mereka itu adalah membantu komuniti. Dan itu saja yang saya kaitkan dengan CSR. Alright, thank you Zati. Jadi sekarang semua tahu CSR itu apa and how it can relate to social entrepreneurship. Now I would like to pass to Faris and I would like to ask your idea on social entrepreneurship and as to macam siapa yang mau jadi doktor di sini? Doktor? Okay. Siapa yang mau jadi polisi? Ada. Okay, siapa yang mau jadi lawyer? Oh, banyak lawyer di sini. Alright. Jadi I would like to also ask you, besides your idea, how can these people yang pengen jadi doktor or who wants to be anything other than social entrepreneurship, can they do like a two-job thing, where they also do social entrepreneurship as well? Saya akan menjawab soalan yang kedua dulu, di mana saya merasakan mereka boleh mengadakan pekerjaan mereka dan mereka juga boleh menjadi usahawan sosial pada masa yang sama. Kerana apa, saya telah nampak contoh tersebut dan di Malaysia sendiri saya pernah menghadiri satu program di mana penceramah tersebut merupakan satu usahawan sosial, tapi apa yang ramai tidak tahu, dia juga adalah seorang pekerja kerajaan. Tapi dia hanya menekankan yang dia hanyalah usahawan sosial. Dan saya tanya dia, abang, bagaimana abang buat sebegitu rupa? Dia menjawab, jujur dia kata, dua pekerjaan dalam satu masa adalah sesuatu yang penat dan memerlukan suatu komitmen yang tinggi. Dan the idea of time management is very important here. Di mana contohnya dia melakukan kerja-kerja sebagai pegawai kerajaan pada hari weekdays, di mana hari bekerja, dan dia melakukan kegiatan keusahawanan sosial pada hari weekend, di mana Sabtu dan Ahad. Dan saya harap itu menjawab, tapi agak penat sedikit lah. Dan idea saya untuk mengembangkan, untuk mencari peluang untuk dalam sektor keusahawanan sosial. Baik, saya akan terangkan apa yang saya tahu. Sebagai contoh, MyPaw sendiri, saya telah kaji, dia telah membuat volunteerism di Cambodia, di mana mereka telah memberi makanan dan pendidikan. Tetapi saya terfikir, selain pada makanan dan pendidikan, mereka juga memerlukan benda lain. Di mana sebagai contoh, apa yang kita boleh lihat jika suatu aktiviti volunteerism ataupun satu kawasan yang kurang membangun, kita kena lihat apa yang mereka perlukan di situ. Sebagai contoh, jadi mereka memberikan makanan dan pendidikan, tapi pernahkah anda terfikir apa terjadi dengan baju mereka ataupun tempat tidur mereka ataupun anak-anak mereka?
salah satu contoh yang kita boleh lihat ialah kita kena bijak mengambil peluang di mana kita sebagai contoh kita menyediakan baju kanak-kanak, ataupun kita boleh menyediakan suatu mesin pengering baju, ataupun kita boleh menyediakan suatu tempat solat bagi yang muslim. Jadi ia tidak semestinya anda perlu memikirkan sesuatu yang baru, yang sesuatu yang tidak pernah dicipta orang, tapi anda perlu lihat apa yang komuniti tersebut memerlukan. Contoh lain yang saya ingin tekankan, anda semua tahu Gojek, Grab, di mana mereka menyediakan suatu khidmat transportation di negara kita, bukan? Jadi perkara ini ialah salah satu daripada kerja-kerja usahawan sosial sendiri, kerana mereka hakikatnya perkhidmatan ini telah lama disediakan di United States of America, di mana mereka telah lama menikmati perkhidmatan tersebut. Jadi usahawan sosial tersebut hanya mengambil idea kerana mereka nampak rakyat kita memerlukan perkhidmatan tersebut. Mereka mengubah balik idea tersebut dan menjalankan bisnes sendiri, di mana rakyat boleh memenuhi keperluan mereka untuk mempunyai pengangkutan, dan mereka juga telah mendapat untung. Jadi saya rasa itu adalah antara idea-idea dengan mengambil sesuatu yang kurang dari satu komuniti dan mengembangkannya. Sekian, terima kasih. Sekarang kita tahu that membuka peluang pekerjaan kepada ramai orang. Semuanya setuju ya? Setuju? Yeah. But then somehow we see like the youth are not really aware. Sometimes in some places they're not really aware. Walaupun hari ini amat menguntungkan, especially to the youth. Sebab as I said, we as the millennials, kita banyak ide, kita banyak semangat untuk meneruskan pekerjaan kita melakukan. Setuju? Right. So Izzati, what do you think is the awareness level of social entrepreneurship dalam kalangan belia, and how we can further promote social entrepreneurship dalam kalangan belia? Baiklah, sebelum datang ke program ini, bagi yang MFLS, sebelum datang ke MFLS, bagi yang peserta SMK 2 Parlimen bagi SMK 2 Parlimen, sebelum datang ke sini, siapa yang sudah tahu tentang usaha sosial? Tiada. Okey, di situ sudah terjawab soalan Nisa tadi. Usaha sosial ini tidak terlampau diwar-warkan di kalangan belia. Ya, mereka mahu menolong orang, mereka mahu membuat duit, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mahu membuat perkara tersebut, kedua-duanya sekali. Jadi dalam pendapat saya, the awareness in today's youth about social entrepreneurship tak banyak. Memang mereka tahu mereka ingin bantu orang. Memang millennials kita belia ni, kita memang ada semangat untuk membantu orang keliling kita. Kita ada idea yang berkelas dan juga kita kreatif dan inovatif. Tapi kita tidak tahu bagaimana ingin salurkan kreativiti dan idea inovasi itu. Jadi melalui forum kami pada hari ini, kami harap sangat yang kalian boleh mula untuk melakukan keusahaan sosial sendiri. Ia tidak perlu besar kerana pada hari itu kami peserta MFLS ada ke sebuah kedai makan, rumah makan. Ya, rumah makan di Padang, dan saya perasan ada hiasan dalam botol yang sudah digunakan, dalamnya ada air berwarna dan mereka gunakan itu sebagai hiasan. Itu sangat cantik ya, sangat menarik mata lah katanya. Apabila saya perasan botol yang terpakai itu diisi oleh air yang berwarna dan menjadi satu hiasan, saya pun berfikir seperti, oh, ini boleh dijadikan bisnes, ini boleh dijual. Dan saya galakkan untuk kalian semua yang berada di sini untuk berfikir seperti itu. Nampak sesuatu benda, mula berfikir untuk bagaimana perkara ini boleh membantu di dalam membantu environment, membantu sekitar kita, membantu komuniti kita, tapi at the same time dapat memberi juga kepada kita semua. Di sini ada yang suka movie tak? Movie? Bioskop. Menonton bioskop?
Okay, ada satu movie ini yang dinamakan Pac-Man. Okay, movie ini adalah tentang bagaimana di dalam satu komuniti India ini mereka tidak tahu tentang kebersihan diri berkaitan dengan haid. Mereka kurang pasti dalam perkara ini. Jadi ada seorang belia ini, seorang pemuda ini, dia mula memikirkan cara bagaimana dia nak membantu wanita-wanita India ini untuk mengekalkan kebersihan mereka. Jadilah di mana kita katakan tentang kesedaran sendiri untuk membantu orang, tetapi pada masa yang sama memberi keuntungan kepada diri kita sendiri. This is the awareness that we want in youth. Inilah kesedaran yang kita mahukan di dalam diri belia pada masa kini. Kerana kita sudah melalui zaman permodernan. Ada banyak benda yang sangat moden kini, tapi masalah sosial kita masih sangat banyak. Kerana itulah ada SDG, Sustainable Development Goals oleh United Nations, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, underemployment, masalah tentang lautan dan juga daratan. Masih ada banyak lagi masalah sosial di dunia ini, dan masih banyak lagi yang belia sendiri perlu menyumbang kepada dunia pada masa ini. Dan saya yakin dan pasti jika kita belajar lebih lagi, menambahkan lagi pengalaman kita di dalam perkara-perkara tentang keusahawanan, kesukarelawanan, dan campurkan kedua-duanya untuk menjadi social entrepreneurship, iaitu keusahawanan sosial, kita sendiri, belia sendiri, di Pariaman dan juga di Malaysia, kita dapat mengubah dunia. Baiklah, terima kasih. The last question I would like to ask Faris. Now we all know what social entrepreneurship is. We have been talking about it for almost an hour now. Jadi semua sudah betul-betul ngerti apa itu social entrepreneurship. Jadi sekarang semua orang ingin membantu orang lain, dan semua orang ingin mencari uang juga. Tapi persoalannya, who started the idea of social entrepreneurship? Does anyone know? Does anyone wonder? No? Okay, so Faris, answer that. Terima kasih, soalan yang baik. Kerana saya juga telah menanyakan soalan tersebut pada diri saya sebelum saya tiba di sini. Saya bertanyakan, mana datang keusahawanan sosial? Siapa yang mencipta konsep tersebut? Dan akhirnya saya sendiri telah menjumpa jawapan tersebut. Keusahawanan sosial, konsepnya bermula daripada pengorbanan seorang usahawan biasa sendiri, diberi nama Bill Drayton. Bill Drayton, dia telah memulakan suatu syarikat yang dinamakan Ashoka, di mana syarikat tersebut tidak mendapat apa-apa keuntungan. Bill Drayton adalah seorang usahawan yang berjaya. Dia telah memiliki banyak duit dan dia ingin menyumbangkan duit tersebut kepada masyarakat dengan cara dia mencipta suatu syarikat yang bernama Ashoka. Jadi, apa yang Ashoka buat? Mereka mencari individu yang mempunyai vision, yang mempunyai capabilities, yang mempunyai minat untuk menjadi seorang usahawan sosial. Dan Ashoka telah ditubuhkan sekitar 1900-an. Jadi pada hari ini, bagaimana mereka mencari usahawan tersebut? Mereka melantik mereka dari kalangan belia sendiri, dan mereka memberikan sesuatu jumlah wang, tapi dengan syarat jumlah wang tersebut hanya boleh digunakan untuk diri mereka sendiri. Okay, sebagai contoh, saya adalah seorang, mereka menamakan usahawan Ashoka sebagai salah seorang fellow. Mereka menyebut sebagai fellow. Jadi, jadikan contoh, saya adalah seorang fellow Ashoka dan telah dihantar ke Malaysia untuk membangunkan satu kawasan. Dan mereka telah memberikan saya wang, dan syaratnya saya hanya boleh menggunakan wang untuk diri saya sendiri, untuk membeli makanan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi dengan ini, saya tidak boleh menggunakan wang tersebut untuk memulakan bisnes yang saya ingin mulai. Dan dengan membekalkan wang tersebut, saya mempunyai banyak masa dan saya memberikan sepenuh masa saya untuk berfikirkan tentang bisnes saya. Jadi dengan ini, adakah anda nampak cara dia membangunkan usahawan dalam kalangan belia ialah mereka memberikan suatu pelajaran dalam bentuk yang praktikal. Praktikal di mana mereka membuat suatu perkara tersebut dan mereka belajar daripada pengalaman, berbanding dengan cara kita hari ini yang hanya berfokuskan kepada teori
semata-mata. Jadi kenapa saya berkatakan bahawa cara Bill Drayton untuk membangunkan usahawan ini sebagai satu cara yang amat berkesan, kerana pada hari ini mereka telah ada lebih 4,000 fellow di seluruh negara, dan salah satu fellownya saya kenal bernama Cynthia yang telah menolong banyak orang dari negeri, salah satu daripada negeri kami iaitu negeri Sabah. Dia telah memulakan banyak bisnes sosial dari bawah, di mana dia tidak ada apa-apa pendapatan. Dia membina bisnes tersebut, dan statistik menunjukkan seorang fellow daripada Ashoka secara average-nya telah menolong lebih 170,000 orang di seluruh dunia seorang. Jadi anda bayangkan, anda darab dengan 4,000 fellow tersebut, dan 59% daripada kerja-kerja sosial mereka telah mengubah polisi negara yang mereka kunjungi tersebut. Dan saya ingin mengatakan bahawa cara dia membangunkan usahawan dengan memberikan satu edukasi praktikal adalah amat berkesan, dan saya rasa kita patut contohi mereka. Dan di situlah lahirnya konsep keusahawanan sosial, iaitu dari seorang usahawan yang bernama Bill Drayton. Terima kasih. Cara untuk mempromosikan lagi social entrepreneurship dalam kalangan belia, how you can be involved as youth, and how do you enhance social entrepreneurship in ASEAN or in worldwide level. Now, after knowing all that information, I would like to open the floor to questions. So, does anyone have a question? Alan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kat sini nak bahasa Melayu sikit. Boleh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada abang, kakak dah bagi awak waktu. Kat sini saya nak bertanya, apakah kesilapan yang sering berlaku kepada usahawan sosial? Kesilapan. Terima kasih atas soalan yang sangat bagus tersebut. Seperti yang saya telah bincangkan tadi, antara kesilapan yang usahawan sosial ataupun segala jenis usahawan di dunia ini mereka melakukan kesilapan ialah mereka terikut-ikut dengan kejayaan seorang tanpa memikirkan masa depan mereka. Seperti yang saya kupaskan tadi, mereka, ia benar, mereka mempunyai idea, tapi mereka tidak berusaha untuk mengembangkan idea tersebut. Dan ini hanya kerana mereka tidak mendapat pendidikan yang penuh, mereka tidak membuat kajian yang penuh tentang market demand, apa yang orang perlukan, apa yang orang sanggup bayar untuk sesuatu benda. Dan seperti yang saya kata tadi, mereka tiada, senang kata, diorang tak ada pengalaman untuk membangunkan bisnes tersebut. Dan jujur saya kata, statistik mengatakan bahawa banyak bisnes keusahawanan sosial ataupun segala jenis usahawan yang indah kabar daripada rupa, di mana mereka bermula dengan idea yang begitu bernas, dan saya yakin idea tersebut jika dikembangkan bagus boleh pergi lebih jauh, tapi mereka kecundang awal kerana tiada pengalaman tersebut. Sekian. Ada soalan yang kedua? Yang ganteng di sana. My name is Sultan, and I have a question. Can you repeat again about how to play social entrepreneur now? We want to do a social entrepreneur, but we don't have a fund, we don't have a capital, and we don't have asset. How can I do? You know, who doesn't want to help? Can you give me an answer again? Can you repeat your question? I'm sorry.
Sorry, I'm. We just want you to repeat the question. Can you repeat again about how to act with social entrepreneur now? We want to do a social entrepreneur, but we're still a student, and we don't, we don't have a fund, we don't have a capital, we don't have asset, and we still want to help a society. I hope you can give me an example, considering I'm still a student to act with. Thank you. Alright, thank you so much for the question. Baiklah, nak saya jawab dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu? Baik. Campur ya? Campur. Boleh, okey. Macam ni, soalan itu bertanyakan macam mana seorang pelajar yang tiada aset atau tiada dana memulakan social entrepreneurship sendiri. Baiklah, saya ada satu contoh daripada UCL, University of Canada. Mereka ada satu persatuan yang target mereka adalah social entrepreneurship. Mereka ingin membantu, tetapi pada masa yang sama menyelesaikan masalah di dalam komuniti. Baiklah, di dalam persatuan ini, cara mereka memulakan social entrepreneurship mereka bukanlah dengan mencari dah ada dana belum, dah ada aset belum, tak. Mereka memulakan dengan sebuah idea dan juga sebuah masalah, dan daripada situ seperti yang kita tahu macam volunteerism, kesukarelawanan sekarang, mereka tidak bermula dengan ada aset atau dana. Mereka bermula dengan niat baik mereka untuk membantu orang, dan orang atasan yang akan membantu mereka mendapatkan dana tersebut. Kerana yang penting dalam social entrepreneurship ini adalah ingin membantu orang, dan orang yang sudah ada wang dan modal itu akan membantu kita memulakan kita punya bisnes atau syarikat tersebut. Maknanya mulakan dulu idea tersebut, mulakan dulu penyelesaian masalah tersebut, nyatakan kepada orang, war-warkan. Kan kita ada media sosial sekarang kan, dan orang ini memang ingin membantu, ingin memberi dana, ingin memberi wang, ingin membantu belia-belia muda untuk melakukan perkara yang baik. Jadi tidak salah untuk kita, salah satu cara untuk memulakan social entrepreneurship ini sendiri adalah memulakan dulu idea dan penyelesaian masalah kita, membuat dulu satu pelaporan bagaimana kita ingin lakukan bisnes ini, bagaimana ia boleh menyelesaikan masalah kepada komuniti, macam mana produk apa yang ingin kita keluarkan, dan melalui pelaporan ini kita boleh meminta dana daripada orang-orang yang ingin membantu. Akan ada banyak yang ingin membantu kita, kerana lihatlah program kesukarelawanan pun mereka tidak ada dana, mereka mendapat dana daripada orang yang ada dana yang ingin membantu. Jadi daripada situ apa yang saya boleh konklusikan adalah jika kita tiada dana atau aset tersendiri, dana itu mulakan dulu idea tersebut, mulakan dulu lengkapkan dulu idea anda, dan daripada situ baru anda mula bagaimana ingin mendapatkan dana dan seterusnya. Adakah itu menjawab soalan? Does that answer your question? Yes? Alright, thank you. Paris, what do you say about, starting social entrepreneurship when you're still a student? Because I think we all can relate here that we want to help, but then we don't have the resources yet. Okey, betul apa yang rakan saya telah berkatakan tadi dengan menjana idea dan melakukan aktiviti volunteerism terlebih dahulu. Tapi jika kita lihat tentang persoalan dana dan modal untuk memulakan satu bisnes, saya percaya ia merupakan satu yang penting, kan? Jadi apa yang kita boleh buat ialah melakukan pinjaman bank. Tapi bank saya rasa mereka kurang yakin dengan pemuda-pemuda yang tiada pengalaman, kerana mereka takut bahawa kita tidak mampu membayar pinjaman tersebut, kan? Jadi antara cara yang kita boleh buat ialah dengan melakukan pinjaman microfinance
seperti contoh dari Grahams Bank. Apa itu microfinance? Ini merupakan satu pinjaman di mana dalam jumlah yang kecil untuk memulakan bisnes kita, dan jika kita ada dana, kita boleh mengembangkannya. Jadi persepsi bank untuk persepsi bank untuk usahawan-usahawan baru yang punya idea, mereka tidak percaya kerana mereka takut untuk membayar, mereka tidak membayar balik hutang mereka adalah salah, kerana berdasarkan statistik peminjaman microfinance di seluruh dunia, 98% daripada usahawan-usahawan tersebut telah membayar pinjaman tersebut. Jadi saya rasa itu merupakan satu cara yang bagus untuk saudara memulakan suatu bisnes yang baru, iaitu dengan membuat pinjaman microfinance dari bank yang menyediakan lah. Okey, sekian, terima kasih. Alright, next question. Wah, yang cantik di sana, yang di belakang dulu ya. Itu kamu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada kakak yang telah memberikan waktunya. Jadi sayangnya kakak cakap itu memberi pekerjaan kepada community untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana perusahaan mengetahui skill yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan pekerjaannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Okey, bila kita berkata tentang bisnes, kita berkata tentang produk, bukan? Dan tadi soalannya tentang kemahiran ya, kemahiran kan? Kemahiran untuk membuat suatu produk ini boleh dilatih oleh syarikat itu tersendiri. Contohnya macam jika tentang For Ocean tersebut, mereka memerlukan kemahiran untuk membuat gelangan. Tetapi kemahiran itu akan dilatih, maknanya mereka mengambil pekerja-pekerja ini dan pekerja ini akan dilatih untuk membuat produk tersebut. Maknanya kemahiran itu akan dilatih oleh mereka, oleh syarikat tersebut. Maknanya orang yang menganggur ini akan diambil oleh syarikat itu, dan syarikat itu akan melatih mereka untuk bekerja di bawah syarikat tersebut. Menjawab salah atau tak? Ya, okey, terima kasih. Is there any other questions? Yes, you? Yang di depan, ya. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. I'm Tika. I want to ask about what we need if we want to be an entrepreneur. Okay, thank you. What we need if we want to be an entrepreneur? So basically both traditional entrepreneurship and also social. Yes. Alright. So as I said before, sebelum ni campur ya. Sebelum ni saya sudah cakap yang for entrepreneur, either social or traditional, apa yang paling penting adalah yang pertama, idea. Jika ada idea, mulakan dengan idea dulu. Dan yang kedua adalah penyelesaian masalah jika social entrepreneurship. Dan yang Faiz katakan juga, wang dana juga penting. Dan jika ada, ia memudahkan urusan pengembangan bisnes tersebut. Dan satu lagi, ia merupakan satu keunikan tentang para belia adalah kita ada social media dan kita sangat aktif menggunakan social media kita. Instagram, Twitter, semua guna kan? Semua guna social media kan? Guna? Ya, dan kita ada platform kita tersendiri iaitu social media tersebut, dan kita boleh menggunakan social media itu untuk mengembangkan lagi kita punya idea dan juga penyelesaian masalah kita. Menjawab soalan tahu tak? Jawab soalan. Jawab. Baiklah, terima kasih. Right, thank you, Zati. I would like to elaborate more on the social media. Actually, because now we know yang sekarang kita semua menggunakan Instagram. Semua ada Instagram kan? Pakai WA, pakai KakaoTalk. Ya, enggak lagi.
WeChat? Enggak lagi. Oke, Facebook juga enggak ya. Tapi sekarang kita punya, kalau macam Instagram kita bisa promote your post, right? Meaning that kita bisa menggunakan platform tersebut untuk mempromosikan apa yang kita pengen mengumpul dana. Sebagai contoh, that day we actually did a project to volunteer and raise fund for the zoo negara di Malaysia. How we did it was we went to kita turun ke lapangan and we asked for funds from the people. But then again, we also use social media to promote our activity, meaning that they know that we are doing this activity and where the location is dengan menggunakan media sosial. Has anyone heard about GoFundMe websites? Usually used by Americans like GoFundMe. Dia kayak website yang untuk yang khas untuk orang mendaftarkan diri. Sebagai contoh jika mereka mau mengumpul dana untuk yang Rohingya, contohnya, they can just go to the GoFundMe and then they register their company, they register they put the title like who is this for, what bank account are they using, and there's a few kayak proses pengesahan, and then people from worldwide can all go donate in that specific website. So it's very now it's very easy for us to start up these kind of things because we all of us are mahir dalam bidang teknologi, dalam bidang internet, and then not only we can reach out to people in our community, but we can reach out from people outside our country. Now, is there any other questions? Ya, yang cowok itu ya. Okay, my name is Hafiz Alda. I have a question. The question is, what type of business are suitable for social entrepreneur? Thank you. Okay, that's a good question. When you say what type of business is suitable for social entrepreneurship, I would say any business would do. Because yes, we have problems for a lot of sectors nowadays. Kita ada banyak masalah dari pelbagai sektor pada zaman ini. Dan saya rasa bahawa type business yang kita ingin ceburi doesn't matter. Tidak memberikan apa-apa kesan terhadap kita, kerana jika kita mempunyai solusi untuk suatu masalah tersebut, tidak kisahlah dari sektor apa pun, dari sektor kerajaan, dari sektor education, doesn't matter what type of business that you want to fight for in social entrepreneurship. I think if you have the idea and you have the vision to do it, that should do it. Thank you. Has anyone heard about suspended coffee policy? It's in Naples. So there's a coffee di Indonesia biasanya berapa ribu jualannya? 1.000 untuk satu cawan kopi. Nah, 5.000. Okay. So contohnya kalau di sebuah restoran dia ada jual suspended coffee. So you want to buy ordinary coffee for yourself 5.000. You buy suspended coffee 5.000. But then dekat counter you're going to get one coffee, which is the coffee that you bought. So what is this suspended coffee, right? It's like contoh kalau ada orang yang tidak berkemampuan atau homeless, they can just enter the restaurant and get a free coffee because you have already paid for them in advance. Ngerti gak? Ya, jadi contoh di restoran tu contoh beli satu kopi, satu suspended coffee. So dua-duanya harga 5.000 each. So you pay 10,000, but you only get one coffee. But then what happens to your 5.000 yang sudah dibayarkan kepada restoran is that is going to be the free coffee that you give to any homeless person yang datang ke restoran itu. Ngerti? So itu juga bisa jadi bisnis untuk social entrepreneurship because ialah kita mendapat profit dan kita membantu orang lain. Jadi hari ini bisa dilakukan, especially macam kalau di Indonesia bisa dilakukan, di Malaysia juga bisa dilakukan, dan ini akan membantu community. This can solve
will hunger or poverty, because we provide food to these people, but then we also benefit companies where they can sustain. So kadang-kadang kalau kita cuma volunteer, kadang-kadang company itu tidak boleh sustain kan, karena uangnya kan habis. Jadi ini merupakan solusi untuk kita menyambung bisnis ini supaya dia akan sustain for many years to come. Any other questions from the floor? Yes, yang dari MFLS. Hello, Tessie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nadia binti Nasir. Jadi kepada yang belum tahu boleh panggil saya Nadia. Jadi soalan saya, tadi saudara Faris telah datangkan tentang sebuah syarikat kacamata di mana mereka telah memberi kacamata secara percuma kepada rakyat dan nanti mengharapkan rakyat ini akan membeli semula kacamata ini daripada syarikat tersebut, bukan? Okey, jadi seperti yang kita tahu, syarikat ini, rakyat ini, mereka akan menggunakan kacamata dalam tempoh masa yang agak lama, dalam masa 2 tahun ke 3 tahun begitu. Jadi maksudnya syarikat ini akan memperoleh keuntungan dalam masa 2 ataupun 3 tahun yang akan datang. Jadi my question is, how can we actually ensure the sustainability of the company they undergo social entrepreneurship, knowing that they will actually going to get the profits in 2 or 3 years time? Thank you. That's a very good question, I would say. Okay, one thing you need to know about Solo Eyewear. So basically, they devote 10% of their profits to do CSR, just like I said. They provide spectacles and consultancy, and yes, they gain customers from the one that they help. But don't you think when they do that, they devote 10% of their profits, others will try to help the homeless and the one that cannot afford to gain consultancy. Like, okay, for example, I gain help from Anissa, and Anissa helped me in something, and Izzati know that Anissa will devote some of the profits to help me. Don't you think Izzati will surely donate some to Anissa in order to maybe to buy something from Anissa because she knows that Anissa is helping others? I hope that answers your question. It's not about sustainability in 2 or 3 years. We're talking about direct impact on the company, because I believe a lot of people want to do good, and somehow that is one of the ways. Thank you. Some restaurants in Indonesia, the profit they give to kayak disumbangkan kepada masjid atau disumbangkan kepada anak-anak yatim, ada kan banyak di sini. Jadi perkara-perkara begitu bisa dilakukan, especially for us, untuk mengumpul dana dan membantu rakyat. It doesn't have to be any fancy, nggak perlu terlalu fancy, asalkan dia udah cukup membantu rakyat. I think it's already enough. So is there any other questions from the floor? Okay, yang belakang dulu, yang belakang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Thank you for the chance you give to me. Jika ingin melakukan social entrepreneurship, pasti we need a team, right? Kan? Nah, mari kita lihat permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu sampah pertama kalinya, kan? Kebanyakan sampah pasti akan menyebabkan banjir, ya kan? Nah, banyak orang yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah dibilang sama pihak pemerintah mungkin, kan. Nah, kita sebagai tim social entrepreneurship yang ingin mengajak orang ini yang sudah tidak ada lagi niatan agar wilayahnya mungkin tempatnya agar bersih dari sampah tersebut, bagaimana kita akan mengajak orang tersebut gitu. Baiklah, pertanyaan saya itu aja. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nak dengar satu cerita tak? Cerita? Okay. Ada satu cerita ni tentang seorang budak kecil dan ayahnya yang ke sebuah pantai. Dan di pantai tersebut ada banyak sangat sampah. Dan anak kecil ini pun kutip satu demi satu sampah tersebut. Tapi dia tersempak dengan seorang orang tuanya. Dia tersempak dengan orang tuanya. Dan orang tua ni cakap kepada dia, apa bezanya kamu kutip sampah di sini? Ada banyak lagi sampah di pantai ni. Kamu tidak memberikan apa-apa beza pun. Tetapi kepada hidupan laut yang berada di tempat tersebut, itu merupakan satu beza. Apa yang saya ingin katakan di sini adalah, ya, masyarakat ada yang kisah dan ada yang tak. Tetapi apa yang membezakan kita dan mereka adalah kita memulakan perbezaan tersebut. Kita memulakan kesedaran tersebut di dalam komuniti kita tersendiri. Dan apa yang bagus tentang manusia ini adalah mereka senang terpengaruh dengan orang di keliling mereka. Maknanya jika seorang mula dan seorang lagi mengikut mereka, yang lain pasti akan ikut sekali. Tetapi ia bermula dengan kita, belia-belia yang akan mengubah masa depan negara sendiri. Baiklah, terima kasih. Menjawab soalan atau enggak? Menjawab soalan? Tak ya? Terima kasih. It's true lah what Izzati have said, where it has to start with yourself first. Memang it's very hard for us to influence 1,000 people, but then if each one of us have the nawaitu sendiri, like for instance, I myself want to help people, and then maybe one of my friends also have the urge to help people. We can all make a change. Itu semua bermula dari nawaitu diri sendiri, and it's a lie to say that nobody wants to help, but then you can find a team that is willing to help. And like Fajira said, people are easily influenced by what other people are doing. So for instance, kalau contoh lah kan, kita lihat ada orang membaca Al-Quran di sana. And kita lihat, oh dia membaca Al-Quran, aku rasa malu banget gak buat gitu, gak buat kebaikan. Jadi kita pun akan terikut-ikut membuat kebaikan, benar? So it's the same concept here, where you see your friends starting something, and automatically we as human, especially yang punya simpati terhadap orang yang susah atau masalah-masalah sosial, we will be inclined. Kita akan rasa macam pengen membantu juga, and that will form your team that you have asked just now. Thank you. So next question, yang tadi angkat tangan, yang cewek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Zahra Sadah dari Departemen Kulineri, ingin bertanya. Kita dalam berbisnis tentu ada persaingan berbisnis. Nah, apa yang harus kita lakukan agar persaingan kita itu kita lakukan secara efektif, tidak menimbulkan masalah? Baik, soalan yang bagus, terima kasih. Apa yang kita perlu lakukan jika persaingan terlalu kuat di situ? Konsep ini, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu berbeza daripada orang lain. Seperti yang saya cakap tadi, jika saya buat kopi, jika esok 100 orang buat kopi seperti saya, apa lebihnya saya? Jadi saudari perlu mencari satu trump card di mana saudari perlu menambah baik apa yang saudari usahakan, kerana benar jika saudari tidak membuat sebut, exposure produk saudari tidak akan pergi jauh. Sedikit perubahan satu produk boleh menarik pelbagai perhatian. Okey, saya akan beri contoh. Jadi di MFLS kami melakukan pilihan raya, di mana kami ingin memilih 20 orang untuk mengetuai peserta-peserta. Dan bagi saya, calon-calon ialah 30 orang dan kami perlu memilih 20 orang. Apa yang saya nampak di mana kami ingin mengundi hanyalah mungkin dalam lingkungan 15 ke 10 orang. Jadi 5 tempat tersebut saya lihat hanya berdasarkan apa yang orang ingat terhadap mereka, di mana salah seorang tersebut telah menyanyikan sesuatu lagu dan saya telah mendengar daripada kawan saya, dia terfikir, aku nak undi siapa ni?
yang nyanyi lagu. Jadi anda perlu mempromosikan produk anda dengan lebih lagi, menjadi sesuatu yang lebih daripada orang lain. Menjawab soalan. Terima kasih. So basically what he talked about was contoh kalau kita punya company atau perusahaan, once we have a good impression of the company towards these people, kadang-kadang saingan itu nggak jadi masalah ya. Soalnya kita udah mempunyai reputasi yang bagus. Sebagai contoh kalau kita melihat companies like per se you have a company that helps people and you are already like very skillful and is renowned in your area. Macam orang semua tahu ini company yang bagus dan company ini memang khas untuk membantu golongan-golongan yang tertentu. Jadi sudah semestinya kalau ada orang yang ingin membantu golongan tersebut, mereka akan pergi ke your company because they already karena company kamu sudah mendapat nama, sudah dikenali oleh orang ramai. Ada apa pesanan lagi? Yes, yang dari MFLS. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Husna binti Muhammad Arifin, boleh panggil Una. Okay, my question is, for your opinion, bagi seorang graduasi lepasan universiti, it's better for them to teruskan social entrepreneurship or work with their majikan? So that's my question. So in my own opinion, it's better for you to work with people first, bekerja dengan majikan dulu, kerana apa yang membezakan orang yang bekerja di dalam social entrepreneurship ini adalah pengalaman mereka. Jika pengalaman kita lebih banyak, maknanya bisnes kita akan lebih mudah untuk dimajukan. Sebagai contoh, apabila kita bekerja dulu dengan majikan kita akan belajar tentang dalaman syarikat tersebut, bagaimana ingin menjalankan sebuah syarikat, organisasi di dalam syarikat-syarikat tersebut, dan apabila kita sudah mengenali dan sudah berpengalaman di dalam contohnya bisnes, kita boleh mula membuka syarikat kita tersendiri. Jadi bagi pendapat saya, lebih baik untuk lepasan-lepasan expert ini yang masih belum ada pengalaman untuk belajar, untuk bekerja di bawah majikan, untuk belajar pengalaman saja lalu memulakan syarikat sendiri. Tetapi saya tidak menghalang untuk mereka yang ingin mengambil risiko dengan memulakan syarikat tersendiri selepas habis SPM terus. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada semua. So now I hope everyone has fully understand what is social entrepreneurship, gimana cara memulakannya, what opportunities do we have, and macam sebagai contoh yang tadi ramai menanyakan, kalau kita yang sebagai student gimana? Like because we don't have resources, we don't have pengalaman. So bagi pihak kami, we believe that kita akan mencari pengalaman itu melalui kalau kita jatuh, macam kita gagal, atau kita memperolehi kemenangan, itu semua akan menjadi pengalaman yang bisa menguatkan lagi kita dalam sesuatu bidang yang kita ingin lakukan ya. Saya ingin berterima kasih kepada SMK Negeri 2 Pariaman kerana sudi menerima kami dari NILS untuk berada di sini melakukan Asia Speak. Dan saya berharap agar ukhuwah ini bisa dilanjutkan sehingga ke hari tua, dan segala kebaikan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan datang dari kami sendiri. Saya ingin mengucapkan sekian, terima kasih.